Nah, katanya musannif haza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i summa fil khalasi minar rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil liha ulai qad gawa. Tengok molek. Kemudian tafsir musannif kata yakni menganaki ia musannif. Musannif katanya menganakilah ia musannif ai bi kaulihi dengan kata musannif wa haza wa arjullah wa situ yakni menganakilah ia musannif ai bi kaulihi dengan kalanya kalimat musannif haza wa arjullah fil ikhlasi minar riya'i summa fil khalasi minar rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil liha ulai qad gawa. Anak situ apa nak ki musannif engkau peganglah, engkau peganglah, engkau iktimaklah, engkau tupulah. Tu mana kata engkau peganglah, yakni engkau tupulah, engkau pegangkanlah. Nah perkataan itu, engkau peganglah perkataan itu, kata dulu noh. Wa kun kama kana khiyarul khalqi halifah ilmin tabi'an lil haqqi. Mun peganglah, pegawai kemah, pegawai teguh, pegawai kejak. Dengan perkataan itu supaya Tuhan katanya di dalam Quran wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Supaya tu apa makna wa'tasimu? Pegailah oleh kamu ayyuhal mu'minun, hei orang-orang beriman, mempegai bihablillah dengan talian Allah, mempegai kemah sungguh, pegai kejak sungguh dengan talian Tuhan, dengan agama Tuhan. Lagi pula Tuhan kata pegai teguh wa'tasimu bihablillah jami'ah, semua kamu tu pegai sungguh, pegai kemah, wala tafarraqu, dan jangan pecah belah. Ada mau pegai teguh, pegai kemah, maka kamu selamatlah kamu. Supaya sini musannif kata kamu pegailah wi kukuh, pegailah wi kemah dengan perkataan kuroyak ta wa kun kama kana khiyarul khalqi halifah ilmin tabi'an lil haqqi. Pegai wi sungguh, mempegai jadi sifat-sifat orang yang beramal, orang yang beribadat seperti daripada arifun billah. Mempegai wi sungguh. Lagi pulanya dan berharap-harap aku. Siapa dia aku? Yakni musannif. Dan berharap-harap aku, yakni musannif. Berharap-harap kepada fadlillah ta'ala, yakni ku haraplah kepada limpah kurniaan Allah. Perkataan musannif kata wa kun kama kana khiyarul khalqi halifahil min tabi'an lil haqqi. Wa kullu hadiyin fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Mempegawi sungguh ada aku berharap-harap dengan aku kata saat ni, bukan nak pada puji orang, bukan nak kepada ria, bukan nak pada puji orang, tapi ku harap-harap kepada limpah kurniaan Allah, rahmat Allah, kasih Allah Ta'ala. Harap-harap dalam lepas. Tu ya pasal dalam tu peheh daripada fi, orang panggil fi zarfiyah. Wah itu. Sebab tu musannif kita terjemah makna dalam tu. Kerana fi tu orang panggil fi apa? Yakni fi lidzarfiyati. Fi saat ni tu orang panggil makna dalam, makna zarfiyah. Sebab tu musannif kita tu pasal dalam, yakni pada makna dalam. Aku berharap-harap pada rahmat Allah dan kepada limpah kurniaan Allah dalam lepas, yakni lepas aku bersih, aku suci, lepas daripada ria, yakni buat amal kerana ria. Buat amal kerana nak royak ke orang. Kalau ku kecek pun nak orang kata aku ni pandai, nak orang kata aku ni bijak segi cakap nak orang kata aku ni kecek lacak, nak orang kata aku ni lidah pasal dak. Ni tak boleh lepas benda-benda tu semua. Kemudian pada lepas pula, kemudian minta will lepas pula tu, kemudian tu pihak daripada semua tu. Kemudian pada lepas, sebab tu pada fil khalasi atau pada ikhlasi, yang itafannum fil ibarah, yakni ikhlas tu dikatakan musda, al khalasi dikatakan isim musda, supaya i'taan itu dikatakan musda, adapun ataan itu dikata isim musda. Kemudian pada lepas aku pula musannif kata lepas daripada haru biru syaitan. Daripada haru biru syaitan yang direjek itulah. Syaitan mana sifat?
yang dijauhkan ia syaitan. Tu yang dijauh ia syaitan, jauh-jauh daripada rahmatillahi ta'ala. Nah, pertama sekali aku duk kata semua ni, kitab-kitab aku duk kata le mata ni, hab sako dekat ni, wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqi fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf ni. Maka aku kata semua bukan oyak kata aku ni pana, tak ada nak orang puji, dan aku minta pula Tuhan lepas diriku ni daripada haru biru syaitan yang dijauhkan akan dia daripada rahmat Allah, daripada kasih ani Allah Ta'ala. Satu, minta lepas daripada ria, minta lepas daripada syaitan yang haru. Haru biru tu jadi serupa ya apa? Yakni syaitan. Syaitan jadi serupa dengan perkara yang haru biru. Deh, yang dijauh daripada rahmat Allah. Dua, maka lepas yang tiga, maka lepas daripada kejahatan nafsu. Dan lagi yang tiga aku duk kata, aku duk karang ni minta Tuhan lepas daripada kejahatan nafsu. Nafsu mana tengok? Nafsu sifat ammaratun. Asal baca itu tu. Ammarah. Minta lepas daripada nafsu ammarah. Tuhan kata bariun tu kan. Minta lepas tu kata innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguh nafsu itu sesungguh dok mengajak ia, dok menyerulah ia akan tuanya pergi kepada kejahatan. Maka aku minta lepas juga daripada nafsu hak dok bawa, dok seru, dok ajak pergi pada kejahatan, minta lepas. Tiga, dan hawa, dan minta lepas yang keempat daripada hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Bagi hawa nafsu tu hak keinginan nak pada dunia, kuat kita ni nak orang puji, aku buat kita ni nak kepada dunia, minta Tuhan lepas juga daripada keinginan ataupun hawa nafsu. Maka barang siapa, musannif buat pula sebagai istinah dia. Ali tak pakai istinah li nahwi pun tak ada apa situ, ataupun istinah li bayar. Pas lagu mana musannif kalau kita pakai istinah li bayar? Lagu mana musannif kalau orang buat satu perkara, kalau condong hati dia nak orang puji, ataupun dia tu duk bercampur dengan syaitan, ataupun dia bercampur dengan nafsu amarah, lagu mana musannif? Deh, maka musannif pun jawab, maka barang siapa cenderung ia dan condong ia barang siapa duk condong gi kepada tiga empat perkara, gi pada wak nak orang puji, kalau kita nak orang puji, kalau ibadat pun nak orang puja, kalau ibadat nak kata ya amal rajin, deh kalau ia condong gi pada salah satu ni, condong ia bagi salah suatu mana bayar daripada tiga perkara itu. Mana tiga perkara itu? Yang pertama wa amma kana riya, yang kedua wa amma kana ikut syaitan, yang ketiga wa amma kana tu jahat nafsu dan ego nafsu. Deh kalau siapa dia condong dan turut dan ikut pada salah satu daripada tiga perkara itu, iaitu tiga perkara yang itu apa? Tiga perkara itu yang iaitu tiga perkara saat ni. Deh hak apabila seorang wa amma tu tengok je. Yang iaitu, kalau yang iaitu pun tak sah tak apa perkara itu, habis kat tu yang tu kita tulis ala sok gugur tak apa. Gugur tak apa, yang tu tulis luar iaitu yang iaitu tu nah tulis tak apa tu la ala sawab gugur apa yang tu. Iaitu mana? Iaitu barang siapa yang cenderung, barang siapa cenderung ia bagi salah satu daripada tiga perkara itu. Deh salah satu ya wa amma nak orang puji, wa amma bukan kerana Allah, wa amma nak royak tahu dia rajin, wa amma kerana capur dengan syaitan ni. Salah satu saat ni tu. Lagu mana weh? Tengok molek. Lagu mana kalau wa amma lagu tu? Permulaan binasa. Itulah orang panggil tanda permula seorang nak binasa dalam ibadat, dalam beramal kepada Allah. Itulah tanda dan percemih dan dalil kata seorang itu nak binasa. Dan sekalian fitnah dunia dan akhirat. Kalau siapa ya wa amma kerana nak orang puji, wa amma nak tunjuk ke orang, wa amma bercampur dengan syaitan, wa amma saat ni kerana turut nafsu amarah, itu orang panggil satu bala. Tu mana fitnah dunia, yakni satu fitnah dan bala dunia dan akhirat. Itulah puca-puca nak timbul bala di dunia dan bala akhirat, ujian dunia, ujian akhirat. Tengok.
Maka sungguhnya ke, yakni barang siapa yang condong ia bagi salah suatu daripada tiga saat ni telah sesat orang tu. Apa sesat? Yakni sesat daripada jalan Allah. Nah, tu aja. Telah sesat yakni daripada hidayah dan daripada pertunjukan daripada Allah. Orang ni sudah sesat dah tu. Sesat jalan dah tu. Tengok molek. Syahdan ining satu jaga satu jaga musannif ni. Musannif nak jaga kita, nak wisda kita. Jangan duduk negara weh. Ngaji sikit-sikit pun dengan molek. Syahdan ai haza syahdan. Ining suatu jaga musannif. Suatu wi kesedaran nak wi kita khabar tu nah. Dia sebut dalam mata apa tengok. Arti rojak. Rojak ni mai mana? Tengok ni musannif jaga kita. Lapar rojak mai pada mana? Haza wa arjullaha fil ikhlasi. Kena khabar dia lah. Tu musannif syahdan. Kerana syahdan musannif khabar. Musannif sebut haza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi. Mana lapar rojak? Rojak yang timbul, yang pehe, yang reti dan diambil daripada lapar wa arjullah tu. Arja apa? Roja yarju arju. Maka musannif kata mungkabati. Hak ku ini. Haza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i summa fil khalasi. Mungkabati tu. Hak ku wa arjullah tu maka kelimah masdar tu roja. Mungkabati. Tu masyahdan. Musannif mungkabati musdati. Arti roja yakni bermula maksud dan kesimpulan roja tu. Gapo rojak ni? Arti rojak, maksud dengan rojak iaitu rojak. Nak tafsir, nak royak makna rojak, maksud rojak, kesimpulan rojak iaitu rojak mengharap hasil, mengharap dia tu seorang ni berharap ataupun mengharap hasil dapat barang suatu. Ia harap bagi suatu yang dia cita. Ia harap bagi sesuatu yang dia duk citai, yang dia duk tunggu-tunggu. Bila? Dalam zaman mustakbal. Ia berharap ia buat satu perkara, maka ia berharaplah pada masa lagi kadatang tu dalam zaman mustakbal serta mengerjakan sababnya sabab rojak. Bukan kata ia harap-harap tak ada buat sebab apa ni ya. Ya harap-harap nak aling misalnya. Harap nak aling. Tu orang tak ngaji. Tu orang tak panggil rojak. Tu orang panggil taman ni. Faham molek? Kalau harap, ia kena buat asbab bagi harap. Tapi ia tunggu ke hasil benda yang harap tu. Masa lagi kan datang. Serta dia mengijakan sebabnya sebab rojak. Mana? Supaya kita nak aling. Kama dia kita nak alim tu tak ngaji, malah ngapa, malah telo'oh, malah pergi ngaji ketua, tu kata harap tu lah, mudah-mudah alim. Lagu tu ya tak panggil rojak, dalam kelima Arab tak panggil rojak. Hak tu ya panggil taman ni, berharap-harap, bercita tapi tidak melakukan sebab bagi harap-harap tu. Hak tu dia panggil taman ni. Faham tak? Taman nah. Supaya seorang itulah, ia berharap-harap cita-cita nak pergi ke Mekah tapi tu tak kerja. Dia berharap-harap kepada nak harta banyak. Tapi dia tak kerja, tak buat sebab bagi harap. Tak apa bila sebut kata rojak, arti dan maksud si pulai rojak, dia harap setunggu. Supaya nak kaya, harap nak aling, harap nak kedebel, harap nak jaya. Tapi dia buat asbab bagi harap. Tapi dia tunggu hasil benda tu, masa lagi akan datang. Tu dia panggil rojak. Faham tak? Tu musannif suruh jaga-jaga tu. Apa arti rojaknya? Tengok satu rojak. Dan arti ikhlas. Tu ikhlas mana? Daripada musannif ta'ala. Haza wa arjullaha fil ikhlasi. Ikhlas tu. Dua. Musannif suruh jaga. Dan arti ikhlas. Yakni arti ikhlas. Apa arti ikhlas? Maksud dengan ikhlas. Itu. Mengkosakkan. Mensilakan. Mentegamakan. Itu mana? Mengkosak. Meniak. Mensilakan. Kerana keredaan Allah, ya kosak dalam ibadat ya kosak dalam beramal ya kosak dalam mengaji ya kosak dalam baca Quran ke? Kerana keredaan Allah Ta'ala, kerana nak kepada mardatillah. Misalnya kita mengaji, nak ni mengaji ni, mu nak kata orang temu aling, mudah cari makan tu. Ada.
Ada juga orang ngaji ku depo aku lain ku kecek sedap kecek panas. Pas orang pakak turut aku. Depi aku ngajar dan pakak buh duit lebati. Tu orang pergi bukan kerana mardatillah, bukan kerana Allah. Mana kata yang ngaji kerana nak kepada dunia. Ngaji wak payah kata ngaji pandai apa itu ni. Tapi yang ngaji dia pandai, dia boleh mengajar kok sejik, maka dia boleh dapat duit. Hak tu bukan murak dengan ikhlas. Ikhlas ni makna tak semata-mata suci hati. Dia wak gapo ibadat daripada baca Quran, daripada mengaji, daripada semaya. Semua itu nak keredaan Allah. Tu namanya maksud dengan kata ikhlas. Faham mulai tu? Kemudian ikhlas dia tu. Mengkosak kerana keredaan Allah. Kosak dia dengan ibadat. Dengan ibadat. Sama jua ibadat yang bahasa fi'il. Sama jua ibadat yang pesim perbuat teh. Tulis molek. Sama ada ibadat yang pesim perbuat teh. Atau qaulin. Ataupun ibadat yang bahasa perkataan. Ibadat pesim buat teh nah ni. Allahu Akbar. Ni pesim buat teh ni. Allahu Akbar. Sami Allah. Itu pesim perbuatan. Au kaulin. Ataupun ibadat yang pesim perkataan. Mana? Seperti Subhanallah. 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 Kita tahu Subhanallah. Ataupun Alhamdulillah. Ataupun Assalamualaikum. Ini orang panggil ibadat yang pesim. Gawa? Perkataan. Tapi dia kosaklah ibadat dia. Semata-mata nak keredaan Allah. Nak persetujuan Allah. Nak pada suka Allah. Mardatillah, ibtigha mardatillah. Dan yang ketiga, atau kosak dia ibadat yang basah hati. Nah, ibadat basah hati, hati tak karuk. Biar tak? Ibadat basah hati hangpa molek. Seperti tak karuk hati. Seperti tak ada deki ke orang. Dan seperti hati dia banyak takwa dengan Allah. Hati dia sobar dengan Allah. Hati dia sani tak ada sifat yang malamak marah. Hati dia suka baik dengan Allah, suka baik manusia. Atau ibadat yang basah hati. Lagi lagi. Dan arti ria. Ambil molek dulu. Ria yang mazmumah. Tak ada. Ria yang mazmumah. Apa ria yang mazmumah? Ria yang pesing dicelakan oleh syarak. Tanam molek. Apanya maksud dengan ria? Ria saat ni tu apa? Yang pesing yang mazmumah. Apa yang mazmumah? Yang dicelakan oleh syarak. Ria ni wa amma kerana nak wira puji ni syarak lagi ya. Syarak celah, syarak cuca, syarak tak berkenih. Dah itu mengerijakan barang suatu ibadat. Ya khija suatu barang ibadat. Apa barang suatu ibadat? Kerana mengkosakkan. Kerana niat dia, kosak dia, silalah hati dia gawa. Bagi manusia. Untuk manusia ibadat ya wah. Ya mari semaya awal waktu duduk sarpeh kok mau. Baik Quran baca lepas dah yang sunat baca Quran. Baca Quran deh. Dia mau terjadi ya tu nak hari sarpeh amoy. Dia nak saya dah. Ya mari sarpeh, mari awal tu belakang tu email, pas sudah baca Quran nah duk lagi demo klik belakang ya tak klik duk wirid mui. Jadi sungguh mari awal waktu klik belakang pada hari. Ya dengar dah tapi sarah hati ya jadi dah. Ya wa amma tu kerana nak kepuji orang, kosak bagi manusia. Kerana manusia bukan kerana lillah, bukan mardatillah doi. Hak ni dia panggil ria. Wa amma nak wi orang tengok. Apa makna? Riaan. Wa amma nak wi orang lehat. Wa amma nak wi orang tengok. Dalam orang tengok orang puji ke dia. Tu ria. Deh, kosak bagi manusia. Atau lainnya, lain pada manusia. Lain pada manusia apa weh? Lain pada manusia jin. Ya wa amma tu kerana nak bersobat dengan jin. Tu lain pada manusia. Ya wa amma surah jin. Wa amma surah jin. Dia mau tahu. Wa amma surah jin kalau mu nak jadi tok bomo besar. Ni ada satu orang tawar pada boyi dulu. Dia kata weh nak amalan ni. Amalan wa amma surah jin. Tapi awal wa amalan surah jin ni kena amal 41 hari. Dalam masa 41 hari dia nak uji sekali. Nah, apabila Tuhan nak uji dalam kita buat amal surah jin tu, dia nak temu dengan jin sekerak langit. Jin tu besar, merupa besar, sekerak langit. Dia kata kalau we saat ni tu gagah, sobar, boleh tengok jin saat ni tu sekerak langit, we tak lari. We boleh jadi tok bomo besar. Kalau we saat ni dia buat amal dalam masa 40 hari tu, kalau we tengok jin sekerak langit, we lari. We jadi gila. We nak kata saya. Pilih dua tu. Kalau nak buat amal dalam sekitar surah jin dalam masa 41 hari, kalau kita nampak jin sekerak langit, kita boleh tahan, boleh tengok, boleh lawan, maka kita boleh jadi tok bomo besar, dia kata. Lepas tu kalau tak lawan, tengok benda tu lari. Jadi gila lah kita, punah akal lah kita tika tu.
Ni buat apa? Wa amma ibadat juga baca suratul jin ayat Quran. Tapi kerana lain pada manusia, yakni kerana jin dah. Faham dah? Nak nampak rupa itu. Seperti mengeja semaya kerana berharap. Kerana mengharap-harap kebajikan manusia. Semaya tu kerana apa? Kerana berharap-harap kebajikan manusia. Kebaikan manusia apa? Kebajikan manusia. Manusia nampak ia semaya, sedekah duit dia. Apabila ia semaya rajin, manusia saat ni tu hala ni ke dia. Manusia buat baik dengan dia sebab ia rajin semaya. Anak kepada kebajikan manusia, kebaikan manusia. Dengan sebab ia semaya. Dia mau panggil Tok Wali. Tak ada apa dah lah dia ni. Wasbah Allah, Allah lah sejid. Ada pun luas sejid Allah. Semua deh. Siapa orang pakat buat baik, pakat mari hala duit belakang debat apa? Dia mau kata dia Tok Wali. Pakat cuk putih semua. Sebab besar semua. Dok lah sejid Allah wasbah ada besar putih. Nah, putih kaki dah pun nah, besar kaki. Nah, ibu kaki. Tu amak. Sebab tu lah. Mai cuk putih. Dia mau tak tahu orang mai mana pelik jahat tu. Nah, amal tu amal lah sejak ada 40 hari. Nah, tu amal tu. Dia mau kata pelik weh yo ni Tok Wali pun. Deh. Lepas tu Tok Wali pada mau tanya tu, "Cik, ya, boleh tak panggil duit?" Tak pandai nak panggil duit. Oh, ayah mai amal ibadat ni, ibadat kepada Allah Taala, tengok nak tipu ke. Wa amma semaya tu nak orang kanak lah. Nak manusia kebajikan ke dia. Orang tanya dia boleh buat? Boleh terah tahu lah, boleh 500. Ayah nak terawat tengok panggil duit boleh tidak? Dia mau pukul 500, 500. Tubik 15,000. Deh. Dia duk cedek siap-siap dah duit 15,000. Supaya lah ni duk main luksul, duk tipu ke. Banyak weh lah ni dah. Banyak ni. Puak kita nak beringat kat luksul banyak dah. Kolah-kolah duk rebah dengan buku luksul. Dah orang panggil main menegom. Sikit dah. Dah setengah-setengah lah ni duk tipu dengan buku tarekat. Banyak. Kena ingat kita di hari ni orang kerja, orang gapo ni banyak pok sekolah, banyak kena luksul. Nah, tengok cerita contoh mudah-mudah lain, tengok tu hadis. Buku apa boleh mati sekolah, buku apa? Buku luksul. Sebab apa? Dia mau kata nak nego tu modal ni nak buat nego mah 2 juta boleh nyok ni, 2 juta boleh nyok ni. Nampak dah lepas tu dia atas sekarang dah. Ada dah setengah bulan dah duit nak tu baik. Dah. Dok tunggu kita apa? 2 bulan tu baik. Dia mata kena tambah sikit lagi. Tu baik paning. Tambah pula dah harap tu. Harap. Siapa duit kita sendiri pun tak tahu duk mana. Hasil lihat dia mengata nak duit pun tak ada boleh. Pahala ni faktor rekat lah ni kan dah. Sekat dah nak siapa nak mari dah. Benar kita duk minta tu nak mari dah. Tu orang 3,000, tu orang 5,000 ni mari nak mari dah ni. Hak kita duk zikir tu Tuhan nak atas mari dah. Kena duk tipu dengan masalah lah tu. Sebab tu nak pesan pada pelajar-pelajar learning kalau buku duit, banyak orang tipu. Banyak orang kon. Banyak jadi orang panggil ke apa? Orang panggil jadi, masalah penipu ye. Di dalam perniagaan nampak rupa menega. Tapi dalam tu tipu manusia, tipu orang kapun, tipu hak lah ni. Banyak fok kerja karat cakap. Lagi pula fok kesian hak banyak kena lah ni. Buat kasihan ni mata tunggulah kemalasa kita tak kerja kasihan kasihan kru, kasihan seladu dah. Masalah duit hak kasihan dia bolehlah 2-3 juta. Dia mau tunggu long tu ni. Depan ni kita makan saja itu 3 juta, bulan-bulan boleh 100,000. Dia mau nak bagi. Kita berharap. Kemudian duit kita, hak kita kasihan tu tak ada boleh hak boleh guna pun dak langsung. Dia mau ambil duit tu tahu pergi ke mana, kita bulan ni pun tak boleh. Ni luksuh nak beringat. Orang kecap mana ni jangan je kau. Nak tipu ke. Ni sebab tu kalau hak mari upon kat sah kita faham gini bagi pahala ni ya mudah-mudah kita nak boleh sekut workout bagi sendiri tu baik kedah pergi family beli barang family talak mai pun klik mari nak boleh sekut workout kena usaha kena letih kena penat nak boleh sekut dua tapi nak kata kena letih kena penat lepas tu kita duit demo 1,000 demo nak bulan kita 10,000 dengan tak ada letih apa boleh jadi tak masa berpanjangnya cuba kita fikir. Kita fikir diri. Boleh ke tak jadi ke tak kata. Dah. Tu kena beringat dah. Banyak dok kena hamarai pun mari dok kecek ngaboi pun dok minta gini. Kita nyanyi kata tak boleh dok main lah bet ni. Kita nak lari betul-betul pun kita takut dia mau kata kita lari dia tapi kita tengok dah kerja tu tak berkat dah. Tak berkat di mula-mula lagi dah. Depa bila tak berkat harta kita duit kita dah ya kau heret kau habis.
Sebab tu mula-mula sekali lah kerja kena timbul berkat, lagi pula ikhlas dengan Allah Taala. Baru nak timbul berkat. Mula-mula humi ikhlas. Lepas pada ikhlas tu ia timbul berkat. Tu anak ya, depa bila berkat biak tu baik harta kita, rezeki kita, ilmu kita. Mula-mula kali hak sini musannaf ta. Haza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya. Ni ibu ya. Ibu ya nah. Tu dia tengok molek tu. Nah. Tu makna katanya mengejar semaya kerana nak mengharap kebajikan manusia, dan iaitu dua bahagi. Tengok dua bahagi. Tengok molek. Khulasah daripada kalimat ataupun kesimpulan daripada kalimat. Tengok. Dah khulasanya kalimat haza wa arjullaha fil ikhlasi. Ngapa jadi lagu? Mudah ingat ke? Haza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi minar rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil li haula'i qad gawa. Mudah-mudah ya. Ngapa jadi lagu? Mudah ingat. Hadza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi minar rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil li haula'i qad gawa. Nah, musannif kalimat musannif katanya haza wa arjullah. Apanya maksud musannif? Musannif mendatar dalam syarah dia syahdan. Ini satu jagaan musannif kepada kita. Wi kesedaran, wi khabar pada kita dah. Ar-raja' tu. Mana? Ar-raja' yang mafhum ataupun dipahamkan daripada lafaz raja' daripada arja ni. Ini al-mafhum ataupun al-makhuz. Ni kalau kita ibarat Arab, makhuz min qaulihi, daripada kalam musannif wa arjullah. Ni faham tak? Wa arjullah. Nak wi bahas kalimat, nak wi bahas ibarat ni. Gapo musannif kata syahdan? Ini nak musannif nak wi jaga kita, wi kita khabar tanah. Nak wi khabar kata ar-raja'. Musannif kata arti maksud dengan raja'. Raja' nak al-mafhum, yang dipaham dan yang digerti, yang diambil min qaulihi wa arjullaha ta'ala fil ikhlasi. Tu cara ibarat tu. Tu syahdan mu fahamnya, mengerti daripada kalimat musannif kata wa arjullaha fil ikhlasi, iaitu raja' masdar daripada raja. Faham tak? Orang panggil fi'il mu'talam. Raja asalnya rajawa yarju rajaan. Ngaji kita dah ngaji dah sorah kan? Raja asalnya rajawa yarju rajaan, musdar daripada raja, yarju rajaan. Kita ngaji ni nama apa? Orang panggil fi'il mu'tallul lam. Ada apa lam? Yakni di akhir ya ada halqa, ada waw. Arah ilat dikatakan waw, kemudian waw orang panggil ditukarwi jadi alif li taharrukiha wa fitahi ma qablaha. Tukar waw jadi alif di raja. Mana boleh tahu kata alif ya waw? Yarju. Tengok tu bit waw ni. Yarju. Orang panggil fi'il mu'tallam. Rajaan masdar. Fahuwa marjuun. Ni fi'il fa'il. Fahuwa marjuun. Maka ia seorang diharap-harap akan dia. Wa zaka marjuun isim maf'ul. Seorang orang yang diharap akan dia. Dan kemudian ar-raja' ni iaitu arti maksud berharap-harap kita hasil suatu. Kita nak pada hasil suatu. Kaya kita ke, alim kita ke, kita asal harap kita nak wi hasil suatu perkara pada zaman masa mustakbal. Zaman mustakbal dan masa lagi akan datang. Serta mengejar sebab raja' tu. Bukan kata ya harap ya tak kerja, ya nak kaya. Ya kerjalah sebab kaya kau. Rajin kerja, rajin motong, rajin buat kebun, tebah tu, tebah ni, tebah hutan tua, lepas tu tani dia. Dah. Tu buat sebabnya. Serta mengejar melakukan sebabnya. Seperti kita harap nak aling. Pada masa lagi kan kau? Masa 10 tahun lagi. Kita nak aling. Kita ngaji nak aling. Nak aling. Nak aling tu panggil hasil suatu. Patah hasil suatu, tapi ya kerja dah sebab nak aling tu. Lagi akan datang serta kerja sebabnya. Apa sebab? Seperti ijtihad, bersungguh-sungguh dan juhdin, dan bersungguh-sungguh dalam belajar mengaji dan menghafal mata-mata mutun-mutun dan berjaga malam kerana mutlaah kita. Ini namanya rajaan. Sebab ia hasil nak pada suatu perkara, masa lagi akan datang nak aling, tapi lo ni yang ngapa dah? Mata-mata ya hafal, ya telaah, ya tengok, ya ngaji, tak ada duduk weh.
Ni orang panggil rojaan. Adapun kita harap hasil suatu, nak pada suatu kaya, nak suatu aling tapi malahnya ngaji, nak kaya malahnya kerja. Masa lagi akan datang tetapi tidak melakukan sebab namanya tamannin ataupun tamani cita-cita tapi tidak mengijakan sebabnya. Itu nama taman ni. Faham tak? Yang kedua, masdar kita al-ikhlas. Masdar daripada akhlasa yukhlisu ikhlasan. Kerana menutup keredaan Allah. Ikhlas ni makna kita buat gapo nak reda Tuhan, nak persetujuan Tuhan, nak kasih sayang Tuhan, nak pada suka Tuhan. Ni orang panggil ikhlas. Apanya kita taksir mektara, kita kecek segala kampung ataupun kecek sepitah lalu. Bukan kerana lain daripadanya. Ini namanya ikhlas. Yakni beribadat semata-mata bulat hati kita dengan Allah. Suci hati kita dengan Allah. Tak ada kerana lain. Ini orang panggil ikhlas. Dan satu lagi riak. Riak masdar pada ara yuri. Ya ada ra'a, ya ada ara yuri dalam masdar kita yang alamat tizi. Kalau ra'a yara. Ra'a yara. Kalau ara yuri ni lain pula. Tu orang panggil fi'il yakni fi'il mahmus. Kemudian ar-riya' maksudnya ara yuri riya'an. Ara mengwilaha. Ara nak wilaha ia seorang akan seorang. Ya buat gapo nak orang tengok, buat gapo nak orang kelai. Tu orang panggil ara yuri. Kalau ra'a kita dinengok. Ni. Supaya ra'aitu syamsa, aku tengok matahari. Ra'aitul qamara, ku tengok bulan. Ra'aitu rajulan, ku nampak seorang lelaki. Tu orang panggil ra'a. Kalau ara, aku wilahat ke seorang. Aku ambil kalah, mu tengok kalah ni bekna. Tu ara. Ara yuri. Mana tu kita henang amalan kita nak wi orang tengok. Lepas tu orang tengok tu nak wi kata, jadi ya mana mengkosak ibadat dan tersilah hati dalam ibadat kerana lain daripada Allah, yakni beribadat kerana nak manusia lihat dan tengok, lepas itu manusia puji padanya. Oh katanya, oh rajinnya beribadat, sianung bersianung. Ni orang panggil riaan. Riaan, faham tak? Satu persatu. Buka kitab ni pula. Kamar dia kata wallahu a'lam. Buka peka sikit. Alhamdulillah ya Allah. Buka peka sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lu kitab usul. Mata jar tak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkata Nasafi, mari dinakal perkataan, dipinah perkataan, diambil daripada Syekh Abi Bakrin At-Tunisi. Ia kata telah ijmu'lah ulama semua. Kata semua tiap-tiap kitab yang diturun daripada langit, yang dibuat turunkan oleh Allah ataupun para malaikat kepada bumi ini, ialah melalui dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Semua tu tulis Bismillah. Tengok. Dan telah berkata tafsir. Dan telah berkata Nasafi. Nasafi ni berkata pada tafsirnya, tafsir Nasafi. Tafsir ni payah sikit sebab tu masa duduk Suria dulu kita ngaji Mahfatah Islami, tafsir Nasafi tak silap ingat 4 jilid. Tapi tafsir Nasafi ni ya payah sikit ibarat ya. Tafsir Jalalain tu payah dah. Syarah Sawi, tapi tafsir Nasafi nafsir dulu lagi. Tafsir orang dulu pada Jalaluddin Sayuti. Maka ibarat ya tu payah. Payah pergi cari tafsir Nasafi. Nama tafsir Nasafi. Maka tuai ya tu ada kata dalam tafsir Nasafi. Itu mana kita? Dan berkata, telah berkata Nasafi, sahibut tafsir pada tafsirnya tafsir Nasafi. Kata kil. Ada kata kilnya yang sebut dalam kitab tafsir Nasafi ni. Kata ke, yakni kata setengah ulama. Gitu. Kata ke, yakni berkata oleh setengah ulama. Kata nak? Bermula. Tu orang panggil badal pada kata ke ataupun makulul qauli bagi pada perkata ke. Ke ada kata mana? Tafsir Nasafi ada sebut dalam tafsirnya. Dia kata nak? Hak yang ada kata oleh ke, kata setengah ulamanya dalam kitab tafsir Nasafi. Bermula segala kitab-kitab. Semua daripada kitab-kitab. Dan kita yang diturunkan daripada langit. Wak turun daripada langit. Wak turun daripada langit daripada Allah. Orang panggil kitab yang bahasa samawi. Orang panggil kutubun samawi ya. Kitab yang bahasa langit yang mari pada Tuhan ni. Diturun
kepada dunia itu. Kitab hak turun daripada langit mari pada dunia 104, yakni 104 buah semua. Tak molek. Ni dalil ni, tengok sini. Tak ada molek. Mana dalil kata 104 buah ni, dalil 104 buah. Iaitu 104 buah ni. Gapo ratik? Hak 104 buah kita dak tahu cerak-cerak 4 buah besar-besar. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Lepas tu gapo gatih jadi 104 buah. Hak Tuhan kata kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi. Tuhan ibarat dengan kutubihi ke kitabihi. Kutubihi. Apa murad kutubi? Jamak taksir. Nak ayat kata kitab Tuhan bukan sebuah hak turun Quran. Bukan sebuah turun pada langit. Tengok ibarat Tengok ibarat dia. Tuhan kata wa kutubi kullun amana billah. Kullun, nah tengok. Amana billah. Amana billah, beriman tiap-tiap mereka yang beriman tiap-tiap yang beriman dengan Allah wa malaikat. Nak nampak rupa ni, wa malaikatihi wa kutubihi. Tengok. Tuhan ibarat kutubihi. Tuhan tak ibarat dengan tak wa kitabihi. Lah buat ngaji nahwu ni. Sebab itulah ilmu nahwu sungguh kata sunat. Orang panggil tak ada kena mengaji, tak mengaji pun tak ada apa, tak ada siapa berdosa. Tapi nak ayat tak nak reti Quran, nak siapa Quran, maksud hak tu keceklah Quran ni. Kalau orang tak reti nahwu nak gapo kata ni? Kullun amana billah wa malaikati. Tiap-tiap mereka yang beriman ia dengan Allah, percaya dengan Allah ni rukun iman, percaya dengan malaikat, wa kutubihi. Tu ibarat dengan kutubi. Sebab tu orang panggil ilmu nahwu sungguh kata asal tak wajib, tapi orang panggil wajib atas jalan wasail. Jadi tangguh jadi wasilah untuk nak reti Quran, kena reti nahwu. Tuhan kata wa kutubihi, dan segala kitab-kitabnya, kitab Allah. Hak sebut sini 104 buah. Sebab tu ibarat dengan kitabihi, kutubihi. Kemudian kaedah kita jamak taksir kasrah. Jamak taksir kasrah ni kitabun mufrad, jamak taksir di kutubun. Supaya rasulun, jamak taksir di rusulun. Kemudian sebut kata kutubihi ni orang panggil jamak taksir ambil daripada sebelah hingga la nihayata lahu. Gapo jamak taksir kasrah? Yakni bilangnya ambil pada sebelah, 12, 13 sampai beratus, 200, beribu, 3000 ikut. Hak tu panggil kutubi terbenda. Maka kita Allah Taala sebut dalam Quran 104 buah. Maka 104 buah terbenarlah kata kutubihi. Karena jamak taksir kasrah ambil bilangnya mula daripada sebelah hingga sampai la nihayata lahu. 1000, 2000 kata lagi. 104 buah. Nah, 104 buah iaitu 104 buah ni suhuf nabiyillah. Yakni suhuf. Apa suhuf? Yakni kadang-kadang satu kitab tu 40 lah, 50 lah. Dah 80 muka dan 90 muka. Baik tak? Suhuf Nabiyillah, yakni kitab juga tapi tak panggil kitab. Sebab apa? Ya kitab kecil. Yakni makna kata kitab tu sebuah dia tu ada 50 lah, lagi pula 80 safha. Kadang-kadang 50 lah, kemudian 20 safha, 40 safha. 20 lah, 40 safha. Kadang-kadangnya 40 lah, 80 safha. Nabiyillah anak Shish. Nabiyillah Shish, yakni anak tu Adam alaihi salam. Taklah. Siapa dia Nabi Shish? Yakni Nabi yang Allah Ta'ala bangkit sebelum daripada Nabi Nuh alaihi salam. Tak ada? Siapa dia Nabi Shish? Yakni Nabi yang Allah Ta'ala bangkit sebelum daripada Nabi Nuh alaihi salam. Kanda bangun di kanda. Weh, tidur dah mengenai. Nabiyillah, yakni Nabiyillah Shish, yakni Nabi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangkit belum pada Nabi Nuh. Tanah molek. Shish. Maka suhu turun kepada Nabi Shish, yakni anak Adam alaihi salam 60. Suhu mari kepada Shish ialah Allah Ta'ala turun daripada langit pada Nabi Shish, yakni anak tu ada dibangkit belum pada Nabi Nuh 90 buah. Dan suhuf Nabiyillah, dan suhuf Nabiyillah siapa dia? Ibrahim alaihi salam berapa? 30.
Suhu kitab-kitab lebih kurang 40 lah, 80 muka, 100 lah, 5 apa? 100 lah, lagi pula kita kata apa? 100 lah 200 muka masalah. Dah turun pada Nabi Ibrahim 30 suhu. Berapa dah saat ni 60. Hak turun pada Nabi Syekh. 60 capur dengan Nabi Ibrahim 90. Jadi 90. Dan suhuf Nabiillah Musa dulu. Daripada diturunkan Taurat 10 suhuf. Dah turun mari pada Nabi Musa suhu juga. Kitab yang kecil-kecil 40 muka, 80 muka, 50 lah, kada 40 lah turun pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Belum yang Allah Taala nak turun Taurat 10 suhuf. Hak Nabi Syis 90. Capur dengan Ibrahim saat ni tu lah 30. Jadi 90. Capur pula hak turun suhu pada Nabi Musa 10. Jadi 100. Kan? Faham lah dah? Dah turun pada Nabi Nabi Syis berapa? Syis. Syis ni dah. 90. Ibrahim. Ibrahim berapa? Ibrahim 30. Kira ambil diri 30. 90. Pas Musa saat ni tu 10. Berapa ni? 10. 10 capurnya 90, 30 dengan 10 jadi 100. Lepas tu duk mari Musa pun duk baca suhu yang turun daripada langit. Tuhan berjanji pula Musa aku nak buat turun Taurat pula padamu. Jadi turun pada Taurat sebuah, Injil pada Nabi Isa sebuah, turun pada masalah Nabi Daud sebuah, Zabur, turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa? 104 buah inilah kata ke hak yang sebut di dalam kitab tafsir Nasafi dah. Tu dia. Dulu daripada turun Taurat 10 dan Taurat Musa dan Zabur Daud, Zabur Nabi Daud. Daud ni siapa dah? Yakni ayah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tak molek. Nabi Daud ni siapa dia weh? Nabi Daud dikata ayah dan bapa Nabi Sulaiman. Sebab tu dalam Quran tanah wa waritha Sulaiman Daud. Dan telah dapat pesaka akan Nabi Sulaiman oleh Nabi Daud. Dan dapat pesaka oleh Sulaiman. Wa warisa Sulaimanu Daud. Dan telah dapat pesaka oleh Nabi Sulaiman daripada Nabi Daud. Siapa dia Nabi Daud? Ayah Nabi Sulaiman. Pas Nabi Daud ni suara yang sedap, dia baca Zabur ya ni deh. Boya baca Zabur, pun kita baca Quran dah. Burung lalu tak udara ni. Kalau dengar suara Nabi Daud, jatuh dah tu bel. Sedap dah. Lemak sayap jatuh mari bom ni. Kalau ikan mudik turun dengar suara Nabi Daud, mudik naik kelas semula. Kita sedap suara Nabi Daud. Sebab tu kata hak orang tua-tua dulu kan, ya ada beramai, ya ada kata khalifah Nabi Daud, aku selam suara aku jadikan suara aku seperti suara Nabi Daud. Hai, sedap tu kata orang dulu. Cara guna suara. Hei Nabi Daud, aku kata suara aku selam suara aku seperti suara Nabi Daud. Kan? Ada orang tua-tua pakai ilmu suara dulu. Tapi lah ni, kalau orang suara, pakai buluh perindu. Nah, buah di ni, gigi. Ada pun gigi buah gigi, buluh perindu. Orang dengar suara ya, tak lagi. Tu weh udah, hitam. Tapi dengar suara ya, umpai. Tak lagi tu. Gila, ke suara. Buluh perindu. Sebab tu kalau kita jalan bukit, kalau bunyi tika, angin duk belaga, krik. Tak lagi, sedap. Siapa katok nak pergi tak boleh. Nah, dengar suara tu. Ada katok seko, duk au, tapi duk pelaga dengan buluh perindu. Katok ngukuk tu jadi bunyi sedap. Gawa. Tepi dia tu ada buluh perindu. Tu dia panggil Nabi Daud alaihi salam. Diturun Taurat 10 dan Taurat pada Musa, Zabur dan Daud dan Injil Isa. Dah tu pada Nabi Isa dan Furqan. Apa Furqan? Iaitu Quran yang diturunkan akan Quran atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa sini ibarat dengan Furqan? Yakni kita yang Allah Ta'ala turun untuk nak beza, untuk nak farak di antara benda-benda tak benar. Tu Furqan. Apa makna Furqan? Yakni al-farqu bainal haqqi wal batil. Sebab tu panggil Furqan. Sebab apa Quran panggil Furqan? Kerana Quran inilah nak beza, nak becek mana hak benar, mana hak tak benar. Sebab tu panggil Furqan. Tak molek. Al-Furqan apa makna Furqan? Yakni Quran inilah nak becek hak mana benar, hak mana tak benar. Gitu. Kama dia kata wallahu a'lam. Buka hadis sikit. Alhamdulillah. Buka hadis pula dah sikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun. Ini satu fasa, satu perceraian. Dah. Iza masya apabila berjalan ia seorang. Tu faslun ai haza fasilun. Ini suatu perceraian. Ceraian kana? Iza masya apabila berjalan ia seorang. Apabila seorang itu berjalan fisuqi di dalam kedai dan dalam dukan. Apabila seorang tu duduk jalan dalam kedai, duduk jalan kok nak, jalan kok saiklang masalah kali kita kok saiklang tak tesing masalah. Duduk jalan di tengah kedai, jalan di tengah tesing, jalan di tengah gapo saiklang ataupun kawasan terbak ataupun kok kawasan kuruk masalah. Jalan fisuk tengah kedai awish syawari'i al-matruqah. Ataupun di tengah jalan raya. Jalan raya nak al-matruqah. Oh, yang bersumak-sumak lah ia. Jalan raya bersumak-sumak lagi pula berdesak-desak. Mana kita jalan berdesak-desak? Kalau misalnya dia puasa kok dulu, kawasan tu. Kawasan kita tak oleh belakang tu. Orang panggil kok langklong tu. Lepas puluh akhir kadi. Jalan bersumak-sumak betina jatuh tak tahu pelaga pungung-pungung ni. Sumak-sumak tengah jalan raya tu bersumak-sumak orang. Kalau risalah hari raya kok mana? Belum pada raya kok nak talak mai tu lah. Malah kata poh kereta pun sumak, orang pun sumak. Kalau kita jalan pada tengah kedai, tengah-tengah jalan raya, yang duk bersumak-sumak, jadi pukul-pukul tu al-matruqah. Asal al-matruqah kita katok dengan tukuk, tuk, kok tu matruqah. Tarku makna godeh. Ni makna kata di sumak-sumak tengah jalan berdesak. Kemudian apabila kita jalan di tengah kedai, jalan di tengah jalan raya yang berdesak-desak, yang bersumak-sumak, kafiran yang ramah. Ramah sangatlah, kita kata banyaklah manusia. Orang pun ramah. Wa nahwi zalika, dan seumpama dimakan itu, dimakan zalikal mazkur minal masyi fi suq aw syawari'. Kaidah. Wa nahwi zalikal mazkur ay minal masyi fi suqi awis syawari'i al-matruqah. Apa dianya? Masalah wa nahwu zalika nak bayar. Mimma yaksuru fihi, daripada barang, daripada jalan yaksuru fihi, yang banyaklah pada barang pada tengah kedai dan pula jalan itu. Apa dia weh? Tu dia. Al-mutalaquna, oleh orang-orang yang bertemu dan berjumpa pergi mari. Di tengah kedai tu ramai weh. Ataupun tempat puluk tu ramai weh. Ataupun di tengah ketalak mai tu ramai orang dekat raya. Ataupun kalau kita pergi hari Selasa hari Sabtu dia nak panyo tak ramai orang. Kereta sumak-sumak nak masuk pergi pun tak boleh. Lagu mana cara kita nak wisalah? Hak situ yang nak royaknya. Nak wisalah lah mana? Deh. Faqad dzakara aqdal qudati al-Mawardi. Maka sungguhnya zakara aqdal qudati, menyebut oleh orang-orang yang sepandai-pandai orang, sebijak-bijak orang yang menghukumi daripada Tok Qadi. Siapa dia sepandai-pandai orang yang menghukumi? Al-Mawardi. Tu badan tu aqdal qudat. Siapa dia orang yang pandai menghukumnya? Orang yang bijak tentang hukumnya, Al-Mawardi, ialah Imam Mawardi. Mawardi ini dikatakan salaf, lagi pula salafus salih. Dia selepas pada Abul Hasan Asy'ari. Orang bijak ni, Mawardi ni. Orang bawa usuluddin dan pula bawakan masalah ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia mula-mula juga selepas pada Imam Asy'ari. Kamu dia sebut orang yang sebijak-bijak yang pandai daripada menghukum orang yang menghukumnya, An-Nassalama. Sebut tu. Tu sebut tadi dia tu. An-Nassalama, akan sesungguh puasa berisalah. Huna ai fisuq aw syawari' al-matruqah ni. Yakni di sini pada tengah kedai ni dan tengah-tengah jalan raya yang berdesak-desak ni. Tengok Farid. Innama yakunu li ba'din nasi duna ba'din. Sesungguh adalah ia salah li ba'din nas, bagi setengah manusia, duna ba'din, bukan setengah daripada manusia. Kita wisalah setengah-setengah. Sebab ramai doa nak wisalah semua tak rata. Kalau kita jalan orang besar, orang puluh-puluh ribu kita pak nak wisalah semua. Kena pakai pika.
Kalau tak akan fikir demo depan kita hak ratus-ratus lagi tu wisale. Nah, mana kata wisale tu orang panggil adalah bagi setengah manusia, tidak setengah. Tu kata Mawardi. Nak wis semua tak rata lah. Assalamualaikum. Orang dengar habis ke? Orang duk gayo pas pening supaya kita masuk sejarah. Tak payah Baitullah dah. Nak dah wisale. Orang supaya ngakat tu wisale. Salah tak dengar. Suara orang tu pada dah. Hak ni bismillah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Hak ni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhinnal jannata ma'al abrar. Hak tu. Hak ni Rabbana. Hak ni ya Allah. Ya Allah. Hak ni bismillahirrahmanirrahim. Pada suara tu pada kita nak salah dengar semua. Tak dengar. Sebab tu kata Mawardi, mewisalah setengah manusia bukan daripada setengah. Qal kata lagi Wardi, li'annahu law sallama. Kata Mardi lagi kata law sallama. Qali annahu kana bahasanya law sallama jika wisalang ia seorang muslim ala kulli malakiyah di atas mereka yang bertemu ia al-muslim. Deh, ya wisalah di atas orang di atas orang yang berjumpa lah oleh dia. Orang yang dia bertemu. Wisalah orang tu. Lau sallama li annahu lau sallama ala kulli man laqiya. Jikalau ya wisalah di atas orang yang dia bertemu, la tasyaghala bihi. Nascaya duk berpekir-pekir ia. Duk sibuklah ia man laqiya tu bihi dengan wisalah. Duk sibuk-sibuk dengan wisalah ni an kulli muhimmin daripada tiap perkara yang dipenting lagi. Makna dia sibuk dengan wisalah saat itu daripada perkara yang dia penting lagi wala kharaja bihi dan keluarlah ia seorang lepaslah ia seorang bihi dengan assalam wisalah yang ni anil urfi daripada yang ramai lagi. Kalau yang wisalah seorang pada dah kalau yang wisalah pada seorang tu dengar dia bertemu tengah orang ramai payah wisalah assalamualaikum. Apabila dia wisalah maka seorang tu duk sibuk dengan salah ya daripada perkara ataupun tiap-tiap perkara yang dipentingkan. Dia sibuk salat waalaikumsalam. Maka tak ada wis semua, maka lepas dah seorang itu dengan salah dia daripada yang ramai. Misalnya kita temu tak payah Baitullah. Temu orang kita kena assalamualaikum waalaikumsalam. Lepas tu hal lagi kita tak wi tak ada apa. Nak kata Mawardi lepas dah tu kita daripada hukum tak ada wisalah pada semua. Wis seorang tu duk sibuk dengan salah kita. Ya pun waalaikumsalam. Apa kita pergi kok talak mai. Ataupun kita pergi raya ramah deh. Belum ada raya kat pergi beli barang. Pas temu hak kena. Wisalah kita kena. Hak kita bertemu tu tadi. Bukan tu talak mai kena deh. Qal kata Wardi lagi wa innama yuqasadu bihadza salam ahadu amrain dan sesungguhnya diqasad dengan ini salah satu daripada dua perkara. Pertamanya imma iktisabu wuddin, imma usaha nak timbul kasih sayang, wa imma istidfa'u makruhin, wa imma nak tolak perkara yang dibenci. Dua perkara tu kita wisalah tengah-tengah ramai, imma nak timbul kasih sayang mesrai di antara kita ataupun nak tolak hak jadi seteru di antara kita. Sekat tu kamar kata wallahu a'lam.